Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam perlu sentiasa prihatin terhadap alam sekitar bagi memastikan pertumbuhan ekonomi berdaya tahan. Aplikasi Mudah Alih memudahkan orang ramai membantu menanam pokok dan menyumbang kepada pelindungan hutan di negara Brunei Darussalam. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 609 kes sembuh hari ini dengan 1 kematian. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 81.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 54.9%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 76%. Bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara berdaya tahan, negara Brunei Darussalam perlu sentiasa prihatin terhadap alam sekitar. Justru dalam usaha mempelbagaikan ekonomi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata, alam semula jadi perlu dilindungi dengan menggalakkan inisiatif mesra alam. Berucap semasa sesi perkongsian Borneo Bulletin Yearbook BBYB 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan, urus niaga perlu diteruskan demi mengejar produktiviti yang lebih tinggi bagi mengukuhkan lagi daya saing, terutama bersaing dalam pasaran antarabangsa. Jelasnya, para pengusaha di seluruh dunia boleh berkembang dengan pantas melalui proses-proses kreatif dengan menggabungkan sumber-sumber kreatif dan teknologi sebelum pandemik. We need to achieve the right balance between the objective of economic development or growth and environment conservation. Additionally, to ensure conducive business environment, our governance and public services need to be transparent, accountable, and adherent to the rules of law. Borneo Bulletin Yearbook BBYB 2022 menggariskan pandangan dan inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menyokong pertumbuhan beberapa industri di negara ini dalam pelbagai sektor. Sesi diadakan pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Satu aplikasi mudah alih dilancarkan hari ini bagi menyokong pelaksanaan dasar perubahan iklim negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Menghayati penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wadah bagi pembentukan dan pembangunan insan syumul. Perkara itu antara yang disentuh semasa ceramah khas sempena sambutan awal tahun hijrah Universiti Brunei Darussalam. Acara berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Ceramah bertajuk Menghayati Hijrah Rasulullah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Abdul Rahman Radin Aji Haki, Tenaga Akademik Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Acara dianjurkan oleh Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat bahagian hal ehwal pelajar dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam.
Sebuah syarikat IT tempatan mengambil inisiatif menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai bumi hijau melalui pelancaran aplikasi mudah alih atmosfer. Aplikasi tersebut bertujuan untuk menyokong pelaksanaan strategi dua dasar perubahan iklim negara Brunei Darussalam BNCCP untuk menanam 500,000 pokok menjelang tahun 2035 dalam usaha mengurangkan pencemaran. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Aplikasi tersebut adalah hasil usaha sama antara Shell Lifewire Brunei, Jabatan Perhutanan, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei dan dimajukan oleh Sphere Sendirian Berhad. Berlangsung di Hutan Simpan Brakas, acara diselajurkan dengan penanaman 105 anak pokok. Sempena sambutan Bulan Bahasa 2022, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan menganjurkan pantun sebagai khazanah bangsa sayembara berbalas pantun. Sayembara yang merupakan salah satu pengisian kegiatan Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei itu diadakan bagi menghidupkan kembali dan meningkatkan penggunaan serta fungsi seni berpantun dalam kehidupan masyarakat Melayu. Sayembara dijuarai oleh kumpulan gerak DBP, sementara naib juara disandang oleh kumpulan Santul dan tempat ketiga pula dimenangi oleh kumpulan Pitabu. Manakala Dayangku Nur Safia binti Pengarang Sapudin terpilih sebagai pemantun terbaik. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM mengadakan sesi bual bicara program Santai-Santai Berkongsi bersempena Hari Keluarga Kebangsaan 2022. Sesi yang diadakan secara dalam talian itu membawakan tajuk Yes to Family Time. Sesi dikendalikan Dayang Siti Alifah binti Awang Osman, Pegawai Pembangunan Masyarakat selaku moderator dan ahli panel, Nur Syahirah Chua Muhammad Firdaus Chua, Pegawai Psikologis, Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan. Pada sesi kali ini, ahli panel antara lain mengongsikan kepentingan meluangkan waktu untuk bersama keluarga secara cabaran yang dihadapi oleh keluarga masa kini. Orang ramai perlu mengetahui cara-cara mewujudkan persekitaran yang sihat dalam kehidupan berumah tangga agar tidak terjerumus kepada kes jenayah. Dari sudut Islam, kaum lelaki berperanan penting dalam menjaga dan melindungi wanita. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa forum Pripanita bertajuk Komunikasi adalah kunci kebahagiaan. Forum diadakan di Dewan IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah, Blythe. Lebih 100 pelajar menyertai forum tersebut yang dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan persatuan-persatuan bukan kerajaan. Forum dibincangkan oleh beberapa panel yang terdiri daripada pegawai nasihat keluarga, unit siasatan jenayah, penderaan wanita dan kanak-kanak, pegawai kebajikan perubatan serta pengasas dan pengarah eksekutif projek Women and Girls Development Enterprise. Program diadakan bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan hak-hak wanita dan mempersiapkan diri wanita dan lelaki untuk cekal menghadapi masalah atau musibah yang tidak dijangka. Majlis Belia Brunei dan ASEAN Youth Advocate Network AYAN Brunei dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang tadi mengadakan Bruneian Youth on Social Accessibility of Internet, ringkasnya BISAI. Program diadakan bagi menambah baik pelibatan antara korporat dan komuniti berkaitan dengan kebolehcapaian internet.
Program berlangsung di Pusat Belia Ibu Negara. Antara pengisian program, sesi dialog dan bengkel yang disertai oleh lebih 30 peserta. BSI merupakan platform untuk memanfaatkan perspektif belia Brunei untuk memberi inspirasi dan menyatukan belia negara ini untuk menerajui kebolehcapaian internet dan memperkasakan mereka untuk membuat perubahan yang positif dan ketara. Pasal perhubungan kami di sana masa ini. Sebagai sebahagian daripada kegiatan perkembangan School Based Committee bagi mata pelajaran biologi, pasukan pengakam sekolah sukan menganjurkan taklimat pemeliharaan terumbu karang dikelolakan oleh Reef Check Brunei. Taklimat berlangsung petang tadi di sekolah sukan Jalan Stadium. Taklimat menyasarkan pemeliharaan marine terutama mengenai kepentingan pemeliharaan terumbu-terumbu karang di negara ini serta mengurangkan pencemaran akibat bahan-bahan plastik pakai buang dan pukat terbiar. Taklimat seumpamanya juga merupakan salah satu inisiatif projek Messages of Peace pasukan pengakam sekolah sukan untuk meningkatkan kesedaran pemeliharaan marine. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pegeran Anak Saleha Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah. Dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali, kempen derma darah diadakan pada 16 hingga 17 Ogos 2022 pukul 10 pagi hingga 2 petang di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kempen derma darah juga diadakan pada 18 Ogos 2022 sempena Hari Penderma Darah Sedunia. Diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Jalan Commonwealth Drive, Berakas bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Maklumat lanjut hubungi nombor yang tertera. Piala Badminton CHSK 2022, anjuran Sekolah Chung Hua Kiudang Tutong melabuhkan tirainya semalam. Diadakan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-76, perlawanan akhir berlangsung di Dewan Sekolah berkenaan. Kejohanan yang menggunakan format round robin mempertandingkan 3 kategori. Kategori pelajar dimenangi oleh tim TST, juara kategori veteran disandang oleh SG Pure Fresh, manakala kategori terbuka dimenangi oleh Hani Karsman. Hadir Tuan Yang Terutama Heng Aik Yau, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam dan Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong.